Assalamualaikum. Baik, anda dah follow dah video sebelum ni, iaitu video tentang makhluk dan fungsi-fungsi dia. Seperti yang saya cakap lah, makhluk ni punya fungsi-fungsi yang berbeza, dan makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi level dia adalah manusia. Kenapa makhluk ni paling mulia? Sebab manusia ni kan digunakan naluri dan akal. Dia bukan macam binatang. Binatang naluri je, tapi manusia ni digunakan dengan naluri juga akal. Kalau hanya digunakan dengan naluri, maka kita jadi macam binatang lah. Makan, minum, tidur, seks, betul tak? Kan, berhibur, bersantai, kan? Kalau tapi sebaliknya kita digunakan dengan akal, di mana akal boleh digunakan untuk berfikir. Disebabkan kerana manusia digunakan dengan akal ni lah, kalau anda lihat kan, penciptaan yang macam-macam dicipta, kan? Kalau kita lihat di zaman-zaman dulu kala kan, penciptaan mana ada TV, mana ada radio, mana ada telefon. Sekarang kan, kalau dulu masa zaman saya kan, telefon tu telefon yang trek kan. Sekarang kan telefon tertawan kan, sudah canggih, smartphone, TV, smartphone kan, diciptakan wifi dan sebagainya. Di mana 20 tahun dulu, 30 tahun dulu tidak berlaku. Inilah kelebihan akal. Kan, anda kata anjing digunakan akal, lembu digunakan akal, kan, dah pastinya lembu nak cipta baju kan, nak ada baju, nak ada seluar, malu lah berada dekat dalam bogil, dekat sana sini. Betul tak tuan-puan? Kan, baju, lembu pun nak pakai baju, lembu pun nak makan kat hotel kalau mereka digunakan akal lah. Kalau digunakan akal, lembu pun nak bercakap-cakap, nak bercerita-cerita, nak pergi shopping, nak pergi karaoke dan sebagainya. Setuju tak? Tapi tidak, mereka semua tidak digunakan akal. Dalam hal ni tuan-tuan puan, kalau kita lihat sebenarnya dalam Hariki ni kita ada kemuliaan lah. Ada Hariki kemuliaan nama dia. Ifan namakan dia Hariki kemuliaan. So kita ambil lah. Janganlah ambil bosan api semua. Bosan api apa ada, dia tidak digunakan naluri, tidak digunakan akal. Dia cuma ikut je perintah Allah. Panas, sejuk. Kan, bosan membosankan, itu je tugas dia. Betul tak? So kita ambil makhluk yang pertama lah dalam golongan kemuliaan makhluk ni, yang terendah sekali. Kita ambil binatang. So binatang tuan-tuan puan, dia gunakan naluri, kan? Dia ada apa? Dia makan, minum, tidur, seks. Betul tak betul? Dia ikut je naluri dia. Kalau kita tengok burung kan, burung dia keluar pagi kan, dia pergi lah cari makan. Dia tak tahu pun dia dapat makan apa gitu. Tapi Allah ada sediakan rezeki untuk dia. Betul tak? Kan, dapatlah rezeki, dia keluar balik, bawa balik rezeki bagi anak-anak dia makan. Betul tak? Kan, binatang lain kan, dia ada makan, minum kan, dia ada tidur, dia ada bekerja untuk cari makan. Betul tak? Ada kata kita ambil ikan. Ada ikan tu kan, dia duduk kat dalam laut tu kan, nganga macam ni je. Tunggu je. Betul tak? Datang ikan kecil kan, pop, tutup. Itu rezeki dia macam tu. Kan? Ada juga tumbuh-tumbuhan yang macam periuk kera, periuk monyet tu. Kan, macam ni terbuka kan. Dia ada macam ni kan, masuk dia datang, pop, tutup. Dia pun cari rezeki macam tu lah. Pokok pun boleh cari rezeki macam tu kan, kalau fikir balik kan. Pelik kan? Tak apalah. So kalau korang yang tak ada keluar cari makan tu, santun korang lah. Jadi kalau kita lihat kat sini kan, kalau kita duduk pergi kerja, balik kerja, tidur, makan kan, kerja, balik kerja, tidur, makan, maknanya kita jadi macam binatang atau apa. Betul tak? Sama je binatang. Balik kerja, tidur, makan, berkelamin, hubungan seks, jadi macam binatang. Beranak pinak, sama macam binatang. Betul tak? Itulah kemuliaan ataupun ibadah di tahap yang paling rendah. Kan? Kita naikkan sikit. Kan? Kalau kita lihat masih kita dalam hal binatang sikit kan. Kalau anda lihat bezanya satu, binatang ni juga, kalau kita tahu binatang, pokok dan lain-lain semuanya bertasbih kepada Allah. Semua ingat kepada Allah. Saya cakap lah, sebab kadang mereka semua bertasbih, sebab tu dah tak ada bosan, tak ada stres. Kan, kita naik sikit. Kita ambil malaikat ni tidak digunakan naluri juga tidak digunakan akal, kan, tapi dia wujud. Tugas malaikat apa tuan-tuan puan? Apa yang Allah suruh dia buat lah, kan. Malaikat tiada jantina, kan. Malaikat ni memang power gila, kan, laju, kan, kepak dia punya besar, kan. Tapi sebesar-besar kepak malaikat Jibril tu kan, dia dah pusing dekat syurga tu kan, tak habis pusing kan, dah penat kan, punyalah besar syurga tu tadi kan. Itu dalam kisah-kisah perawi dah kan, tak kisahlah pasal tu. So malaikat juga berbeza dengan binatang, dia tidak beranak pinak, dia tak ada naluri, dia tak ada makan, minum, tidur, seks. Dia tak perlu macam kita kan, 4 jam sekali nak makan. Dia tak perlu macam kita, lepas makan tu nak pergi buang air besar, tak payah. Malaikat tak lalu semua tu kan. Malaikat tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu semua tu kan. Allah jadikan dia sebagai
tugas untuk ritual lah kan, untuk menjalankan ibadah pada Allah Taala. Ada malaikat yang buat haji, ada yang tahmid, ada yang tahlil, ada yang takbir kan, ada yang menyampaikan rezeki, ada yang mencampur nyawa. Dia ada tugas masing-masing. Itu malaikat kan, itu tugas atau fungsi malaikat ni tadi. Atas dia manusia dan jin. Dia tak masuk jin, kenapa? Sebab dua-dua ada naluri, dua-dua ada akal, dua-dua boleh beranak pinak, dua-dua macam binatang juga. Cumanya manusia lebih tinggi daripada jin. Betul tak? Manusia lagi tinggi dari jin. Kenapa manusia lagi tinggi dari jin, tuan-tuan? Manusia lagi tinggi daripada jin pasal apa? Pasal Nabi Muhammad SAW dia yang mengislamkan jin dulu, Rubaiyah. Kan, dia mengislamkan jin. Betul tak betul? Jadi manusia lagi mulia, jin kat bawah, manusia kat atas. Jadi janganlah takut-takut dengan jin ni, sebab kita lebih tinggi kemuliaannya kan. Jadi dalam hal ni berbeza dengan malaikat tadi kan. Berbeza dengan binatang kan. Manusia tu kenapa kemuliaan lebih tinggi? Pasal apa? Pasal dia juga makan, minum, tidur, seks macam binatang. Dia juga menjalankan ritual sama juga macam malaikat. Malaikat hanya buat ritual satu je kan. Binatang hanya ikut naluri kan. So kalau anda hanya duduk rumah, pergi surau, duduk rumah, pergi surau, duduk rumah, pergi masjid, duduk rumah, pergi masjid, lepas tu kerja pun tak buat kan, eloklah jadi malaikat kan. Jangan jadi binatang, jangan jadi manusia kan. Sebab apa? Sebab manusia ni ada tambahan pula. Selain makan, minum, tidur, seks, selain daripada dia berritual menjalankan ibadah pada Allah, dia juga berpersatuan, buat syarikat, bertoleransi, menasihati. Sebab apa? Sebab malaikat mana ada buat itu? Mana ada buat syarikat malaikat? Mana ada buat syarikat binatang? Betul tak? Binatang tak ada pula kalau kita tengok ke sini kan, binatang tak adalah sibuk-sibuk jadi macam malaikat nak pergi hari Jumaat kan, lembu beramai-ramai nak pergi solat Jumaat. Tak ada. Sebab binatang tidak menjalankan ritual, melainkan dia bertasbih kepada Allah. Nampak tak beza tu? Faham tak ni? So binatang makan, minum, tidur, seks, bertasbih. Malaikat ritual. Manusia makan, minum, tidur, seks. Pada masa sama macam malaikat juga ritual. Pada masa sama tambahan lagi bantu toleransi kan, bagi orang makan dan sebagainya. Betul tak betul? Kan. Atas lagi. Kalau kita lihat atas lagi, para nabi dan rasul, tuan-tuan. Para nabi dan rasul, apa beza dengan manusia? Sama je, makan, minum, tidur, seks, sama macam binatang, sama macam malaikat ni tadi, sama macam manusia lain. Yang membezakan para nabi dan rasul adalah menyampaikan syiar Islam. Level dia tadi. Jadi kalau kita tengok hari kat sini kan, hari ibadah mudah aja, tuan-tuan. Kalau kita memang sibuk je, hari-hari kerja 24 jam kerja, elok jadi binatang kan. Sebab kita punya ibadah tu di tahap yang paling rendah, tahap binatang lah kiranya ibadah tu kan. Dan kalau kita sibuk pada ain ni, solat kan, eloklah kita jadi apa? Eloklah jadi malaikat kan. Sebab itu level kedua. Betul. Sebab apa? Manusia level dia lebih tinggi dia tu. Dia kena makan, minum, tidur, seks kan. Sebab apa? Seks pun dapat pahala bang. Apa tuan-tuan? Betul tak? Dapat pahala kenapa? Nabi kata sesungguhnya hubungan kelamin dengan isteri yang sah tu kan, kerana Allah Ta'ala ada pahala ibadah. Betul tak betul? Ya kan. Kemudian untuk meningkatkan lagi tuan-tuan kan, hendaklah kita menyampaikan syiar Islam sama seperti mana yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kan. Kalau kita tengok selain pada Nabi Muhammad SAW, rasul besar kita, baginda Rasulullah, dia berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Sebab nabi yang lain hanya menyampaikan pada kaum dia saja kan. Tapi nabi ini menyampaikan kepada seluruh alam, kerana pada masa itu Islam dah lengkap, Islam dah sempurna. Jadi tuan-tuan, jom kan, untuk meningkatkan ibadah kita, untuk kita buat ibadah untuk dapatkan pahala yang tertinggi sekali kan, sebagai seorang manusia kan, sebagai seorang khalifah, hendaklah kita menyampaikan syiar Islam kan. Baiklah, kalau tak dapat sampaikan syiar Islam tu tak pandai macam mana? FI pun tak pandai juga. Apa kata tuan-puan kan? Like, share. Share lah video-video yang dalam minda akhirat ni. Semoga apa? Semoga sikit sebanyak Allah bagi redha dengan amalan yang kita buat ni. Mana dah tahu dapat tukarkan jadi pahala, mana dah tahu dapat tukar jadi ganjaran daripada Allah Ta'ala. Mana dah tahu kan benda yang sikit yang kita buat ni dapat kebaikan. Betul tak? Kenapa? Nabi kata apa? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sampaikan. Maksudnya kalau kita tak dapat sampaikan satu ayat kan, share lah walaupun satu ayat. Betul tak? Itu saja tuan-tuan. Kena faham, jangan sibuk sahaja jadi macam binatang kan. Sebab kita ni manusia yang berakal. Gunakanlah akal untuk berfikir, gunakanlah akal untuk mencipta, gunalah akal untuk menjadi khalifah dengan hukum Allah untuk memakmurkan bumi ini. Boleh ya tuan-tuan?
Jangan lupa like dan subscribe dan share kepada adik-adik, kawan-kawan tentang program Minda Akhirat ni. Semoga ia bermanfaat yang banyak kepada anda semua. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FY mengundur diri untuk kali ini. Assalamualaikum. Bye.